Masa umur saya 50 itulah saya baru belajar bagaimana nak menukang. Menukang dengan memegang grill, memegang chainsaw dan juga untuk membelah kayu dan juga memotong kayu. Ini adalah merupakan satu fardu kifayah di mana kita berikhtiar, berusaha untuk membuat produk-produk yang berasaskan kepada perabot masjid lah. Dan alhamdulillah sehingga sekarang kita telah berjaya menembusi pasaran-pasaran Singapura, Brunei, Sabah Sarawak dan juga seluruh Malaysia. Nama saya Muhammad Isa bin Haji Said, berasal daripada Bagan Datuk Perak dan sekarang berusia 59 tahun. Saya memulakan perniagaan kayu ni masa-masa saya berumur 50 tahun. Bermaksud saya sudah 9 tahun dalam bidang perkayuan ni. Syarikat KWM Craft ini ditubuhkan khusus untuk pembuatan perabot di dalam masjid. Dan pengkhususan itulah yang menjadikan kami satu company yang unik. Kami adalah one-stop center untuk pihak masjid berurusan di mana kita boleh menyediakan daripada desain sehinggalah kepada pembinaan produk tersebut. Yang pertama, kita akan terima customer dulu. Customer akan request apa yang mereka perlukan. Kebanyakan yang datang ke tempat kami adalah daripada ahli jawatankuasa majlis ataupun ahli jawatankuasa surau di mana mereka memerlukan meja kuliah dan kita telah pun ada beberapa contoh desain. Kalau sekiranya mereka tidak memerlukan desain tersebut, perlu desain baru, kita akan buat desain yang baru. Dan sehinggalah kelulusan diperolehi dan kita akan beri harga. Dengan persetujuan harga dan juga desain yang telah kita beri, biasanya mereka akan bayar kita 50% deposit lah. Barulah kita akan memotong kayu. Daripada pemotongan kayu melalui CNC dan penyambungan kayu sehinggalah proses pembersihan dan juga penyambungan di antara kayu dan sehinggalah proses finishing lah di bahagian cat sehinggalah kita penghantaran kepada customer. KWM tu kita adalah stand for kayu warisan Malaysia. Masuk kayu-kayu yang daripada Malaysia. Kita gunakan kayu meranti, kayu cengal, kayu nyatuh, kayu balau, merbau dan sebagainya. Ya, ini adalah untuk proses pembuatan cokmar. Cokmar ni biasanya kita akan ukir kepala dia dulu. Macam yang ni lah. Ini yang cokmar standard yang kita gunakan selepas habis kita bulatkan. Yang ini menggunakan kayu nyatuh. Dan kita akan ukir kepala dia lah. Sehinggalah nanti atas dia ada bulan bintang. Kalau kita tengok maksudnya ini adalah mesin yang kita gunakan untuk membuat cokmar, kepala cokmar lah mengikut bentuk-bentuk yang telah dipersetujui oleh customer lah. Sebelum saya menceburkan bidang dalam bisnes perkayuan ni, saya adalah merupakan traders iaitu oil and gas bahagian keselamatan kebakaran selama lebih kurang 20 tahun. Setelah berumur 50 tahun, saya rasa saya perlu berehat dan lebih menumpukan kepada kekeluargaan lah. Dalam darah diri saya ni memang telah ada pun darah tukang. Kerana ayah saya adalah merupakan tukang yang membina masjid, terutama sekali masjid di Sungai Tiang Darat, Bagan Datuk Perak. Semasa beliau ada, saya tak belajar dengan beliau. Jadi apabila beliau dah tak ada, apabila kita telah berumur 50, saya perlukan sesuatu yang membolehkan untuk kita beraktiviti dan di samping itu menjana pendapatan. Yang pertama sekali pada umur 50 saya menuntut dengan seorang cikgu di Behrang. Cikgu tu mengajar saya bagaimana nak membuat sarung parang. Tapi daripada pembukaan minda daripada Cikgu Cepoy nama dia, di situlah saya memulakan melangkah seterusnya. Dengan lajunya, maka saya terus tidak teragak-agak untuk membeli mesin-mesin peralatan yang saya anggarkan lebih kurang dalam 500,000 ke 600,000 mesin-mesin yang saya beli untuk membuat produksi produk-produk yang inilah. Di mana saya memulakan ikhtiar ini di belakang rumah saya. Dan tapi setelah setahun saya menceburkan bidang dalam pembuatan tasbih dan juga pembuatan tongkat sunnah Nabi, tetapi permintaan dia adalah tinggi walaupun secara sambilan, tetapi akibat daripada itu kita telah boleh menubuhkan syarikat sendiri pada 2014. Lokasi kilang kami adalah di Kampung Selangor Dredging
bekas lombong Selangor Dredging dulu telah diambil alih, telah diberikan kepada pekerja-pekerja Selangor Dredging, dan kebetulan pada 2001 dulu saya ada membeli tanah di sini, dan daripada situ kita bangunkanlah, daripada yang asal dia adalah rumah sewa dan kita kosongkan untuk menjadikan dia sebagai satu bengkel membuat perabot lah. Dan kawasan dia adalah kawasan agak terpencil, tetapi itu sangat sesuai untuk kami beroperasi di sini lah. Tanah kita lebih kurang hampir 2 ekar lah, 1.8 ekar. Dan kita ada galeri. Galeri ini di atasnya kita tempat simpanan pameran-pameran kayu dan juga produk yang telah dibuat oleh student-student kita lah. Kalau kita tengok kerusi, meja, kita tak boleh lawan daripada China. Kalau kita tengok dari segi produksi yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat yang besar, kita tak boleh lawan harga untuk syarikat-syarikat kecil macam kami untuk melawan mereka. Jadi kita mencari strategi selain daripada itu, iaitu kita memasuki Blue Ocean strategi, di mana kita mencari produk yang tidak ramai orang membuat. Walaupun ianya adalah merupakan spesifik ataupun niche market, tetapi kita dapat bertahan. Kerana dengan niche market itulah kita dapat bertahan. Kita sekarang ini, kita lebih praktikkan bahawa setiap order itu adalah dengan deposit. Dengan adanya deposit itu, kita boleh bertahan. Walaupun dalam keadaan PKP 1, PKP 2, PKP 3, Alhamdulillah rezeki daripada Allah. Daripada PKP 1 kita masih boleh survive, PKP 2 juga boleh survive, dan PKP 3 yang lepas kita terjejah sedikit, tapi kita dapat memulihkan keadaan syarikat kita dengan cepatlah, dengan bantuan dan juga rezeki yang Allah telah beri kepada kita. Ini yang proses selanjutnya sebelum kita hantar keluar pembungkusan, dan juga ni kerusi special ni. Kerusi design special. Biasanya yang di atas ni sama ada logo masjid ataupun bulan bintang lah. Staf kita rata-rata adalah 30 tahun ke bawah. Semua 30 tahun ke bawah, kecuali saya lah. Maksud yang lain tu adalah yang 30 tahun ke bawah. Anak saya pun 30 tahun ke bawah. Dan pekerja-pekerja pun semua daripada fresh graduate saya ambil. Kita train, dan di sinilah tempat mereka belajar. Di sinilah mereka intern selama 5 bulan, dan daripada intern 5 bulan itulah saya akan pilih siapa yang boleh untuk meneruskan pekerjaan mereka di tempat kami lah. Dan saya menekankan bahawa setiap individu tu dipusingkan daripada pemotongan kayu, pembersihan kayu, ukiran kayu, sehinggalah pada menggosok kayu, dan sehinggalah kepada finishing, bahagian cat. Mereka tahu semua, daripada design sampailah kepada praktikal dia. Paling kurang selama 5 bulan mereka berada di sini, mereka telah pegang semua peringkat pembuatan. Jadi pengalaman mereka cukup untuk membolehkan mereka design seperti yang praktikal lah, practical design. Dan elemen-elemen itu penting untuk mereka mengetahui design yang boleh digunakan dan diguna pakai oleh masyarakat. Yang pertama, saya nampak bahawa apabila kita telah berada di sosial media selama 9 tahun berada di sosial media, kepercayaan pelanggan itu adalah merupakan kriteria yang pertama yang mereka akan lihat. Di mana apabila mereka lihat portfolio kita di dalam sosial media, memang kita adalah yang membuat, kita adalah orang yang memasang, dan kita adalah orang yang design. Daripada situ customer akan menjadi lebih confident lah. Kadang-kadang apabila kita minta 50% deposit pun, mereka kadang-kadang bayar 100%. Itu merupakan satu sesuatu yang amat berguna dan baik bagi kita. Pada bulan Januari yang lepas, kita telah pergi ke Dubai untuk pameran produk-produk berasaskan masjid di Dubai, dan permintaannya adalah sangat tinggi. Jadi daripada situ kami berharap ada pihak-pihak tertentu yang boleh membantu kita untuk explore lebih jauh lagi market produk masjid ini ke pasaran luar negara. KWM Craft merupakan satu syarikat persendirian, dan sekarang kita telah pun tubuhkan yang Sdn Bhd, KWM Industri Sdn Bhd, yang diterajui oleh anak-anak saya.
Di situ saya berpesan kepada mereka bahawa teruskanlah legasi ini, kerana bukan ramai pun orang yang membuat peralatan masjid, dan teruskan kerana ia satu kerja murni dan bukan setakat di dunia, tetapi kita akan dapat juga bahagian kita di akhirat. Bayangkan kalau setiap masjid yang ada di Malaysia, yang ada di sekeliling kita itu, kita yang membuat. Jadi itu adalah merupakan satu fardu kifayah, dan di samping itu ada keberkatannya. Ikhlaskanlah diri kita untuk bekerja, untuk bersama-sama dengan pekerja-pekerja yang lain untuk membantu syarikat, memperkembangkan syarikat. Dan insyaAllah kalau kita tak ada pun, anak-anak akan teruskan. Saya dah pesan pada anak saya bahawa teruskanlah usaha-usaha ini supaya ianya boleh menjadi bekalan kepada kita nanti, insyaAllah.